Assalamualaikum, hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kali ni saya nak sambung kisah Ulik Mayang yang saya cakap akan ada part 2 tu kan. Inilah dia part 2-nya. Okey, cerita kali ni juga saya ambil dekat blog, web, internet. Jadi kalau cerita yang saya akan ceritakan nanti adalah cerita korang, cerita kamu, cerita awak. Jadi saya minta izin untuk ceritakan dalam video ni. Sebab saya cuba untuk cari orang yang terlibat, tapi benda tu di luar kemampuan saya. So saya nak minta izin untuk ceritakan cerita kamu semua dekat sini. Okey, tak payah nak lengahkan masa. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah seram yang pertama ni dikongsikan oleh salah seorang hamba Allah ni. Namanya adalah Syafiq atau nama manja dia Fik. Dan kejadian ni semua berlaku masa dia tingkatan 5. Katanya sekolah dia ni akan dilawati oleh sekolah-sekolah lain dan juga pegawai pendidikan. Jadi sebagai tuan rumah, dia orang kena buat persembahan untuk menyambut kedatangan sekolah lain dan juga pegawai pendidikan tu. Sebenarnya dia adalah salah seorang ahli kelab kebudayaan. Jadi dia salah seorang orang yang bertanggungjawab untuk buat persembahan nanti. Katanya masa tu dia ada masa 2 minggu je lagi untuk buat persiapan dan cikgu tarian dia orang pula insist nak juga buat persembahan tarian Ulik Mayang. Kalau tak, dia tak nak ajar tarian yang lain. Dia nak suruh buat persembahan Ulik Mayang tu je. Jadi dalam masa 2 minggu tu, dia orang memang berhempas pulas, bertungkus lumus dan segala bernya untuk berlatih menari Ulik Mayang. Dalam minggu tu juga, sebenarnya dia ada peperiksaan tau. Dan katanya hari Minggu pun dia memang tak ada masa untuk berehat. Sebab hari Jumaat dia pergi kelas tambahan. Lepas tu hari Sabtu pula, dia ada kawat kaki. So aktiviti dia sepanjang minggu tu memang full. Sebab itulah badan dia masa tu penat sangat sampaikan tak bermaya sebab dia kurang masa rehat. Jadi malam sebelum persembahan tu, cikgu tarian dia orang ni minta untuk datang ke dewan dan buat rehearsal kali terakhir. Yelah, nak pastikan saat-saat akhir tu kalau yang ada tersilap sikit ke bolehlah betulkan lagi kan. Katanya diorang semua berduduk asrama. Jadi macam tak ada masalah lah kalau diorang semua nak pergi ke dewan tu untuk buat latihan kali terakhir. Jadi malam tu diorang berlatih kat dalam dewan. Diorang berlatih macam biasa dan ada beberapa orang penonton yang datang tengok. Jadi penonton tu sebenarnya adalah daripada golongan budak-budak asrama ni juga. Mula-mula diorang berlatih macam biasa je. Tak ada apa-apa yang pelik pun. Sampailah ada sesuatu, ada benda yang jadi dekat dia. Dekat si Syafiq ni. Katanya pada kemuncak lagu tu, masa dia duduk tengah menari dengan pasangan wanita dia, lagu yang dipasang tu tiba-tiba je mati sendiri. Biasanya kalau lagu yang terpasang tu mati, maksudnya cikgu tarian dia orang yang matikan. Sebab adalah yang tak kena kat mana ke, nak ubah itu ke, nak ubah ini ke, macam tu kan. So cikgunya matikan, lepas tu cakaplah, engkau kena buat macam gini kan. Jadi masa tu penari-penari yang lain pun berhenti menari dan tengok ke arah cikgu penari dia, cikgu tari dia. Sekali tengok dekat cikgu tarian tu sendiri pun macam terpinga-pinga, macam kenapa, apa dah jadi macam tu. So kalau cikgu sendiri pun dah terpinga-pinga, yang lain ternganga-nganga lah kan. Ternganga ke? So masing-masing pun nampak macam pelik. Tengok kat cikgu tadi, cikgu punya air muka tu pun nampak pelik juga. Siapa yang tutup macam tu? Lepas tu barulah semua penari tadi, semua orang, semua penonton perasan yang si Syafiq seorang je yang tengah menari lagi. Orang lain semua dah berhenti. Dia pergi menari sambil-sambil menyanyikan lagu Ulik Mayang tu. Dan yang paling magicnya lagi, bila si Syafiq tu mendendangkan lagu Ulik Mayang tadi dengan merdu sangat. Sejak bila dia pandai menyanyi. Tapi semerdu suaranya pun, bila dia menyanyikan lagu tu, semua orang habis berdiri bulu roma. Maksudnya macam dia yang menyanyikan lagu tu, tapi suara tu bukan datang daripada dia. Semua orang yang ada dekat sekitar situ saling berpandangan antara satu sama lain dan ada juga yang macam berbisik-bisik, apa dah jadi dengan Syafiq ni? Kenapa Syafiq tak berhenti macam tu? Jadi mereka semua macam pelik tengok keadaan si Syafiq ni. Lepas tu si pasangan penari dia tadi yang perempuan tu kan, dia tengoklah Syafiq ni, apa salah kau pelik sangat kan? Lepas tu dia tarik lah, berhentilah, lagu dah berhenti macam tu kan.
Bila dia tarik je tangan Syafiq tadi, Syafiq sentap tangan dia, lepas tu teruskan menari dan juga menyanyi. Keadaannya tu macam memang sah, dia kerasukan masa tu. Dah tengok keadaan Syafiq macam tak sedarkan diri tadi, situasinya masa tu memang agak kecoh lah. Lepas tu sekali lagi pasangan dia yang perempuan tu cuba tarik tangan dia, tapi masa ni cikgu tarian dia halang. Lepas tu cikgu tarian dia cakap tak apa, biar je dia habis menari, habis menyanyi dulu. Kita tengok apa yang jadi lepas ni. Yelah, bukannya apa, kalau paksa juga Kang, takutnya mengamuk ke apa kan. Kang susah pula jadi orang lain kat situ. Lepas tu cikgu tarian dia tadi pergi telefon Ustaz Syam. Lepas si Syafiq tadi habis menari, dia terus jatuh dan tak sedarkan diri. Ingatkan semuanya dah settle lah kan. Dia dah habis menari tadi, dah pengsan, dah settle lah. Tapi tak, sebenarnya ada salah seorang budak perempuan Form 1 namanya Sarah. Dia pula yang mengilai-ngilai kerasukan. Lepas tu seorang lagi penonton yang namanya Adi, dia pun turut juga kerasukan. Masa itulah cikgu tarian tadi arahkan semua pelajar yang ada kat situ supaya balik ke bilik, balik ke dorm masing-masing. Jadi dekat dewan tu ada tinggal beberapa orang je lah. Jadi masa tu mereka yang tersisa tadi, yang ada lagi dekat dewan tu, diorang bacakan Yasin. Tapi bacaan Yasin tu sendiri macam tenggelam timbul dengan jeritan daripada Adi dan juga Sarah tu. 15 minit lepas tu barulah Ustaz Syam dan juga 2 orang lagi ustaz yang muda lagi sampai ke dewan tu. Masa ustaz bertiga tadi sampai je dekat muka pintu tu, si Syafiq yang tak sedarkan diri tadi terus bangun, duduk bersila. Katanya masa tu dia tatap tajam ke arah 3 orang ustaz tadi. Dan matanya tu dengan riak wajah dia menunjukkan perasaan benci kepada 3 orang ustaz tu. Masa tu diorang punya dialog macam ni tau. Siapa suruh kau datang sini? Pergi dari sini. Patutnya kau yang pergi. Tinggalkan tubuh ni. Aku takkan pergi. Mereka yang puja aku, yang panggil aku untuk datang kemari. Kau salah sangka ni. Diorang bukan panggil kau datang kemari. Diorang nak buat persembahan je. Sama je. Bagi aku, dia dah menyeru aku untuk kemari. Sekali aku diseru, aku takkan mudah untuk pergi. Aku takkan tinggalkan mereka sampailah mereka mati. Lepas tu Ustaz Syam tadi malas nak cakap banyak, nak nego pun tak jadi kan. Dia pun bagilah isyarat mata dekat 2 orang lagi ustaz tu supaya pegang si Syafiq ni. Lepas tu mulut Ustaz Syam ni terkumak kamik macam baca sesuatu kan. Dan sambil-sambil dia pegang, dia picitnya ibu jari kaki si Syafiq tu. Katanya masa tu si Syafiq ni meraung-raung sebab sakit. Masa ni Syafiq tu cakap, Berhenti, aku panas. aku perintahkan kau tinggalkan tubuh manusia ni sekarang juga, atau aku bakar kau lebih teruk daripada ni. Jangan berani paksa aku, atau kau yang akan tanggung akibatnya nanti. Kau manusia lemah. Berhenti macam tu, berhenti. Maaf kalau dialognya agak dramatik sikit. Lepas tu Ustaz Syam tadi minta salah seorang daripada ustaz yang muda tu untuk azan dekat telinga Syafiq ni. Masa ni lah si Syafiq ni meraung dengan lebih kuat lagi sampaikan dia rebah dan tak sedarkan diri. Lepas dia tersedar tu, dia terkejut sebab tengok ramai gila orang yang keliling dia, yang mengelilingi dia masa tu. Dia macam bela-bela tau. Apa dah jadi ni? Kenapa orang semua keliling aku ni? Lepas tu dia nampak Ustaz Syam ada duduk dekat ujung kaki dia, dan masa tu lah dia rasa macam benci gila tengok muka Ustaz Syam ni. Dan tiba-tiba je pandangan dia ni gelap balik. Lepas tu dah tak tahu dah apa yang jadi pada dia. Katanya masa tu Ustaz Syam ni bangun, lepas tu dia duduk dekat tepi kepala dia. Dan Ustaz Syam tadi letakkan tangan dekat leher si Syafiq tu dan dia baca-bacakan sesuatu. Masa tu mata Syafiq ni terbuka luas-luas dan dia macam pandang je ke arah Ustaz Syam tu. Dia pandang tu dengan pandangan yang tajam tau. Pandangan yang penuh dengan kebencian dan juga kemarahan. Masa tu jugalah si Syafiq tu cakap dengan Ustaz tu, lepaskan aku bodoh. Ustaz Syam tadi cuma cakap macam ni je. Aku suruh kau keluar cara baik, kau tak nak. Kau nak juga guna cara kasar. Lepas tu dia laungkan Allahu Akbar. Sambil Ustaz Syam tu laungkan Allahu Akbar tu, sambil dia buat tangan dia ni macam nak sembelih leher si Syafiq tu. Masa ni Syafiq tu menggelupur, gudang-gudang macam tu. Tak ingat dunia, sampaikan orang yang pegang dia masa tu pun terpelanting. Katanya masa tu dia macam ayam yang kena sembelih dan dia mengelupar tunggu masa untuk mati. Sampai di satu tahap dia berhenti dan dia dah tak sedarkan diri dah. Lepas tu Ustaz Syam tadi kejutkan dia bangun. Dia buka je mata, dia nampak macam ramai gila orang yang tengah tengok kat dia. Dan badannya tu rasa macam sengal-sengal, habis sakit-sakit lah. Dan juga dia nampak 2 orang lagi ustaz yang muda tadi tengah rawat si Adi dan juga Sarah.
Lepas tu Ustaz Syam tadi cakap, Alhamdulillah Fik dah sedar. Dia pun bagilah air dekat Syafiq dan dia cakap minum air ni. Sebelum tu berterima kasihlah kepada Allah sebab dah sembuhkan Fik daripada kerasukan. Lepas ni banyakkan lagi amal ibadat dan jangan tinggal solat yang wajib. Jangan sesekali bagi peluang lagi kepada makhluk tu untuk kuasai diri kamu. Okay, dah habis dah cerita si Syafiq tadi. Sekarang kita ke cerita nombor 2. Okey, kisah ni berlaku pada salah seorang hamba Allah ni. Kita bagi nama samaran je lah kat dia. Kita bagi nama Ahmad, okey? Jadi kejadian ni sebenarnya jadi masa dia mula-mula belajar main gitar. Biasalah anak-anak muda kan, kalau duduk kat kampung lagi, diorang ni suka tahu petik-petik gitar sebelah malam. Duduklah lepak-lepak dekat mana-mana, curut-curut mana, lepas tu petik-petik gitar, belajar dengan kawan ke. Kononnya macam syok lah lepak-lepak macam gitu kan. Okey, ada satu malam Jumaat ni. Katanya masa tu 2 minggu je lagi nak masuk bulan puasa. Macam biasa, dia dengan kawannya ni duduk lepak dekat satu pondok. Dan pondok tu sebenarnya ada dekat sebelah sawah. Jadi gambarannya ada satu sawah padi dan ada pondok kecil dekat tepi sawah padi tu, dan juga dekat belakang pondok tu ada hutan. Lebih kurang macam tu lah. Macam biasa, dia orang duduk melepak-lepak, duduk borak-borak, dan dia orang buat unggun api, lepas tu bakar ubi kayu dan juga ubi keledek. Kononnya sambil-sambil borak tadi, sambil-sambil main gitar, belajar main gitar, nyanyi. Adalah juga benda yang boleh dia orang kunyah, dia orang makan masa tu kan. Pula tu malam-malam makan ubi kayu bakar apa, sedap tu. Okey, masa dia orang duduk nyanyi tu, adalah salah seorang kawannya ni minta dia orang nyanyikan lagu Ulik Mayang. So tak fikir panjang, dia orang pun petiklah gitar tu, cari tune yang mana yang sesuai untuk nyanyikan lagu Ulik Mayang tu. Lepas dah jumpa key yang betul, dia orang pun mainkanlah gitar tu. Ada yang main gitar, ada yang main bass dan sebagainya. Korang jangan tanya saya gitar yang macam mana, gitar yang macam mana bass, sebab saya sendiri pun tak tahu. Jadi masa tu si Ahmad ni lah yang menyanyi. Kawan-kawan dia yang lain main gitar. Masa dia nyanyi rangkap Puteri Satu tu, katanya masa tu angin dah bertiup sepoi-sepoi bahasa. Tapi dia buat tak tahu je lah, sebab dia fikir oh mungkin dah nak hujan kot malam tu. So dia teruskan nyanyi lagi. Sampai je ke rangkap Puteri 2, masa ni dia orang rasa angin tu bertiup makin kuat tau. Tapi dia orang macam tak fikir pelik-pelik lagi. Dia orang tak hiraukan keadaan sekitar. Lepas tu teruskan nyanyi juga. Katanya ada setengah kawan dia tu sampai macam terhangguk-hangguk, bukan main khusyuk lagi menyanyi. Sampai je ke rangkap Puteri 4, hujan mula turun renyai-renyai. Si Ahmad ni sebenarnya dah rasa ada yang pelik dah masa tu. Tapi kawan-kawan dia ni macam enjoy lagi, macam tak ada apa punya berlaku. Masuk je ke rangkap Puteri ke-5, tiba-tiba je unggun api yang dia orang buat tadi terpadam tau. Angin pula bertiup lebih kuat daripada yang sebelum ni, dan hujan masih lagi renyai-renyai masa tu. Katanya nampaklah ada daun kering yang berterbangan dekat area mereka. Lepas tu bertaburan dekat kawasan pondok yang mereka duduk tu. Masa ni si Ahmad tu terus diam dan dia dah tak nak nyanyi lagi dah. Sebab dia rasa macam ada benda yang ganjil yang tengah jadi. Dan masa tu jugalah kawan-kawan dia yang lain berhenti main gitar. Lepas tu salah seorang kawan dia yang duduk dekat kawasan belakang pondok sikit, tiba-tiba je dia menjerit, apa benda tu? Jadi kawan-kawan dia yang lain semuanya tengok ke arah yang kawan dia tadi tunjuk. Masa tu dalam sama-sama malam tu, dia orang nampak ada satu lembaga yang berpakaian putih yang makin lama makin mendekat ke arah pondok yang mereka duduk tu. Dia orang semua dah panik dah. Sudah, apa benda lah yang datang kali ni? Kononnya dia orang nak melarikan diri, dia orang tengoklah sebelah tepi kan. Tengok kanan, ada juga lembaga tu. Tengok sebelah kiri pun ada juga lembaga tu. Lepas tu dah tak ada pilihan lain, dia orang pusing ke belakang, nak lari ke arah belakang. Dan masa tu dia orang nampak ada juga yang duduk dekat arah belakang tu, yang macam dah jaga dah dekat arah belakang. Jadi masa tu dalam masa yang sama je ada 5 makhluk yang berpakaian putih yang duk mengepung mereka masa tu. Jadi dalam keadaan mereka yang ketakutan masa tu, tiba-tiba je dia orang dengar ada seorang wanita, ada suara seorang wanita tengah menyanyi, tengah mendendangkan lagu Ulik Mayang. Dan suara tu nyanyi lagu Ulik Mayang tu dengan sayu je. Katanya dia orang terdengar suara tu macam tergelam timbul tau. Kejap dengar kuat, kejap dengar perlahan. Tak lama lepas tu salah seorang kawan si Ahmad ni cakap, ada puteri yang cantik lah. Dia macam kena pukau tau. Sebab masa tu dia dah nak melangkah turun dah daripada pondok tu, nak pergi ke arah puteri cantik yang dia cakap tadi. Ahmad dan juga kawan-kawan dia yang lain macam pelik tengok si kawan dia ni yang macam kena pukau macam tu kan. Lepas tu dia orang terus pegang kawannya ni, halang dia untuk turun daripada pondok tu. Dan dia orang macam cubalah untuk sedarkan kawan dia yang kena pukau tu.
Tapi biasalah kalau dah terpukau tu memang dah jatuh hati habis dah. Dia insist juga, dia nak turun juga daripada pondok tu. Dia cakap orang tu tengah panggil dia. Puteri yang cantik tu tengah panggil dia. So, dia nak pergi ke sana. Sebenarnya, kawan dia yang kena pukau tu je yang nampak puteri tu cantik jelita. Tapi si Ahmad dan juga kawan-kawan dia yang lain nampak sebaliknya tau. Okey, diorang nampak makhluk tu macam Pontianak. Muka Pontianak tu penuh dengan darah. Lepas tu ada nanah dan juga kudis-kudis macam tu. Memang muka yang sangat buruk lah. Bukan tu je, Pontianak tu ada gigi taring yang agak panjang. Mata makhluk tu pula nampak macam terjegil keluar macam tu. Dan rambutnya macam biasalah, macam Pontianak-Pontianak yang lain juga. Rambutnya panjang, kusut dan juga menggerbang. Memang buruk sangatlah rupanya. Jadi kawan dia yang kena pukau tu je yang nampak makhluk tu macam puteri yang cantik. Tapi orang lain semuanya nampak itu adalah Pontianak yang buruk. Kawannya ni berkeras juga nak pergi ke sana sebab puteri tu tengah panggil dia. Dan kawan dia yang kena pukau tu je yang dengar puteri tu panggil dia. Tapi sebenarnya orang lain, diorang hanya dengar suara tangisan dan juga suara seorang perempuan menyanyikan lagu Ulik Mayang tu. Tiba-tiba makhluk tadi semua nampak macam resah. Lepas tu diorang menangis, daripada yang menangis sayu-sayu macam gitu kepada menangis makin kuat. Makin kuat, makin kuat. Lepas tu diorang meraung. Sambil dia meraung tu, sambil dia cakap, aku tak nak balik, aku tak nak balik. Macam tu. Dan tak lama lepas tu, diorang semua hilang. Lenyap macam tu je. Dan keadaan pun macam makin lega masa tu. Dan tiba-tiba diorang dengar ada satu suara yang garau tegur mereka. Kamu semua tak apa-apa ke? Masa tu diorang semua terkejut dengar suara yang garau tadi. Dan rupa-rupanya suara tu adalah suara Tok Imam. Tok Imam dan juga Tok Dalang ni kebetulan pula lalu situ untuk pergi tengok dusun mereka. Nasib baik jugalah kebun durian diorang tu ada dekat sebelah sawah, dekat pondok yang diorang lepak tu. So masa tu diorang tanyalah dekat Tok Imam dengan Tok Dalang ni kan, apa benda tadi tu? Masa tu Tok Dalang tu cuma jawab, itu makhluk Allah juga. Lepas tu diorang pun baliklah ke rumah masing-masing. Jadi kawan dia yang nampak Tuan Puteri cantik tadi, kawannya yang itu je terpaksa tidur dekat rumah Tok Imam. Sebab nak ubatkan, dan bimbang juga kalau benda tu ikut dia balik kan. So dia dipaksa untuk tidur dekat rumah Tok Imam dan diubatkan malam tu juga. Katanya lepas kejadian tu mereka semua dah serik, dah tak pernah lagi nak nyanyi lagu Ulik Mayang. Dan sebenarnya ramai yang percaya tau, lirik tu sendiri adalah lirik pemujaan. Sampaikan boleh memanggil makhluk-makhluk yang gaib ni untuk datang ke situ dan tak nak balik-balik lagi. The end. Okay, sebenarnya takut juga kan kalau kita baca apa-apa yang kita tak faham, tambah-tambah lagi ayat-ayat tu semua ayat-ayat daripada orang zaman dulu-dulu yang mereka gunakan. Takutnya ayat-ayat tu sendiri adalah ayat-ayat pemujaan. Padahal kita tak faham ni ayat tu maksud apa, dan kita sendiri pun tak bermaksud untuk memuja ataupun untuk panggil mereka untuk datang pada kita. Dan sebenarnya once kita baca, once kita dah puja dia, dia macam akan jadi satu perjanjian yang terikat tau, secara kita tak sedar. Itu yang paling takut kan. Dan saya pernah dengar tau, saya pernah dengar benda ni. Benda ni sebenarnya dia macam nak turunkan ilmu lah. Dia ada mantra-mantra dia. Orang tu cuma tulis tau, dia tak baca, dia tak hafal, dia tak amalkan. Dia cuma tolong tulis. Sebab orang yang nak mengamalkan tu minta dia untuk tulis, ambil daripada orang lain. Macam tu lah lebih kurang. So kerjanya masa tu cuma menulis, cuma salin je. Tapi keterikatan tu jatuh juga pada dia. So macam dia pun terikat juga dengan perjanjian tu. Padahal dia tak ada kena-mengena pun. Well, memanglah ada kena-mengena sebab dia yang tulis. So itulah, kalau benda-benda yang kita tak faham, benda-benda yang macam gini ni, kita lebih baik jauhkan diri daripada benda-benda tu semua kan. So saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.